di dalam kutub, yakni di dalam kitab, mereka itu ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mudah-mudahan meredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka itu. Daripada mereka itu alim ulama tadi yang telah mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis, sehingga kita boleh mendirikan solat, sehingga kita mengetahui pantang larang, tata cara mendirikan solat. Baik, kenapa kita mesti mengetahui kaifiat solat ini? Kerana mengetahui, memahami kaifiat mendirikan solat itu adalah merupakan salah satu syarat sah sembahyang. Salah satu daripada beberapa syarat untuk sah sembahyang ialah kita yang melaksanakan sembahyang itu mesti mengerti dan memahami kaifiat dia. Dengan makna kita mengetahui, contohnya, perbuatan ini sunat, perbuatan ini wajib, bacaan ini wajib, bacaan ini sunat. Kemudian syarat-syarat yang lain, mestilah masuk waktu, mestilah suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil, mestilah menutup aurat, mestilah menghadap kiblat dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui kaifiat sembahyang. Mengetahui kaifiat sembahyang itu merupakan salah satu syarat untuk sah sembahyang. Faham di sini, seandainya ada di kalangan kita yang mendirikan solat di dalam hal keadaan mereka tidak mengetahui, dalam keadaan mereka tidak memahami apakah kaifiat sembahyang, maka sembahyangnya tidak dikira sah. Tidak dikira sah walaupun mereka mendirikan sembahyang. Kenapa tidak sah? Kerana mereka mendirikan solat tanpa mengetahui kaifiat sembahyang. Jelas tak situ? Contohnya, Zuhur nanti saya mendirikan solat, tapi dalam keadaan saya tak tahu kaifiat solat. Saya hanya meniru-niru perbuatan orang lain, padahal saya tak tahu bacaan ini wajib ataupun sunat, perbuatan ini wajib ataupun sunat. Dalam keadaan saya tak tahu cara mandi wajib, dalam keadaan saya tak tahu bab wuduk, dalam hal keadaan saya tak tahu bagaimana istinja, bagaimana menutup aurat yang sepatutnya. Walaupun saya mendirikan solat zuhur sebentar lagi, solat zuhur saya tidak sah. Bukan batal, tidak sah. Batal ni dengan makna kita dah buat, tiba-tiba terbatal. Kita solat cukup dengan syarat dan rukun, tiba-tiba di tengah-tengah sembahyang kita berhadas, terkentut contohnya, baru panggil batal sembahyang. Ini kita masuk solat tadi memang tak cukup syarat, itu bukan batal, itu namanya tidak sah. Itu tidak sah solat. Tak sah, tak boleh maknanya nak solat dalam keadaan begitu. Tidak boleh mendirikan solat dalam keadaan tidak berwuduk. Tidak boleh solat dalam keadaan tidak betul takbiratul ihramnya. Tidak boleh solat dalam keadaan tidak menutup auratnya. Itu maksud tidak sah. Tak sah ni tak boleh, tak lulus. Kalau batal lain. Batal ni kita dah semayang dah, tiba-tiba terkentut contohnya. Tengah solat dah, tiba-tiba kain kita koyak rabak contohnya, nampak aurat. Itu terbatal. Ini bukan terbatal, ini tidak sah. Dengan sebab itu wajiblah bagi kita yang mendirikan solat ni, wajiblah belajar, memahami, menuntuti bagaimanakah cara kaifiat mendirikan solat. Jadi ilmu tentang solat ini, apa hukumnya? Apa hukum mempelajari ilmu yang bersangkut paut dengan sembahyang? Hukumnya fardu ain, wajib atas setiap laki-laki dan perempuan. Wajib dia belajar supaya dia dapat mendirikan solat dengan cara yang betul dan diterima oleh Allah. Solat ni bukan sekadar mendirikan, tapi kena pastikan solat kita itu sah. Wajib mendirikan solat yang menggugurkan fardu solat pada hari itu. Zuhur ni nanti wajib bagi kita semua ni mendirikan solat zuhur yang
menggugurkan fardu zuhur atas diri kita pada hari ini. Dengan makna wajib kita pastikan solat zuhur kita betul mengikut segala syarat dan rukun-rukunnya. Seandainya kita mendirikan solat zuhur sebentar lagi dalam keadaan tidak mencukupi syarat ataupun rukun, walaupun selesai memberi salam daripada takbir sampai bagi salam, oleh kerana ada syarat-syarat yang kita langgar ataupun rukun-rukun yang kita tinggalkan, sesungguhnya solat ataupun sesungguhnya kewajipan solat fardu zuhur atas diri kita masih lagi dipikul atas kepala kita, walaupun kita dah selesai sembahyang. Faham tak tu? Dengan makna saya wajib mengulangi semula sembahyang zuhur saya sehingga sembahyang zuhur saya itu sah, makna menempati syarat dan rukun, barulah gugur fardu zuhur atas diri saya hari ini. Makna saya dah tak perlu nak sembahyang zuhur lagi dah untuk hari ini. Besok zuhur yang lain pula. Faham tak tu? Boleh faham? Bukan bermaksud sekadar buat batal pun tak apa, bukan maksud begitu. Asalkan buat tidak sah pun tak apa, bukan maksud begitu. Setiap kita yang solat mesti pastikan solat aku ni syaratnya dah cukup, rukunnya dah betul. Maka serahlah kepada Allah, sebab syarat dah cukup dah. Kita mendirikan solat tadi dalam keadaan syarat tu yang 8 tu 9 tu ada dah, dan rukun 13 tu kita dah buat dah. Bacaan rukun qaulinya dah betul, perbuatan rukun fi'linya dah betul, tumakninahnya dah ada dan sebagainya. Serahlah kepada Allah. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah sembahyang aku ni. Harap-harap kau terimalah, sebab aku dah usaha buat menempati syarat dan rukun yang diajarkan oleh Al-Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Okey, jadi tak perlu nak ulang lagi zuhur. Orang yang dah sah sembahyang zuhurnya tidak dituntut supaya mendirikan solat zuhur lagi sekali, kecuali dibenarkan mengulangkan sembahyang zuhur ini dalam keadaan berjamaah, dipanggil solat muadah ataupun i'adah. Sembahyang zuhur kali kedua, itu pun tak boleh didirikan dengan seorang diri, dia wajib berjamaah. Contoh tadi, ni kita dah solat zuhur, katalah waktu yang pertama ni, sembahyang zuhur yang pertama ni kita dirikan seorang diri ataupun berjamaah, selesai dah. Tiba-tiba ada kawan kita baru sampai, dia kata dah selesai ke sembahyang? Sian dia nak sembahyang jemaah, tak ada kawan. Boleh kita raikan dia, walaupun sembahyang zuhur kita tadi dah sah, walaupun sembahyang zuhur kita tadi dah sah, tapi untuk diri kita ni dipanggil sembahyang i'adah ataupun muadah, ulang lagi sekali. Bila kata sebut sembahyang zuhur yang diulang ataupun asar yang diulang kali kedua, padahal kali pertama tadi dah sah, maka wajiblah untuk kita yang nak mengulangi sembahyang zuhur kali kedua kerana nak meraihkan sahabat kita. Contohnya, wajib kita berjamaah, dengan makna solat yang kedua tadi, solat yang kedua ni yang kita nak buat sekejap lagi dengan kawan kita ni, sama ada kita jadi imam ataupun kita jadi makmum, sama undang-undang niatnya macam sembahyang fardu Jumaat. Dengan makna di dalam takbiratul ihram nanti wajib kita meniatkan diri kita menjadi imam ataupun meniatkan diri kita menjadi makmum. Boleh faham tak tu? Dah habis. Baik. Rupa sembahyang mana tadi? Mereka itu ialah dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan dia sembahyang. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang mendirikan solat. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang memelihara sembahyang. Orang yang memelihara sembahyang atau yang menjaga sembahyang bukan semata-mata bermaksud mereka solat berjamaah, solat di awal waktu. Bahkan mereka mempelajari, mengambil tahu tentang syarat dan rukun sembahyang. Ini masuk dalam erti orang menjaga sembahyang. Itu orang jaga sembahyang. Orang jaga sembahyang ni bukan sekadar berjamaah, bukan sekadar solat awal waktu, tapi ilmu tentang solat dia tak nak ambil tahu. Itu tak masuk dalam kata orang menjaga sembahyang. Orang menjaga sembahyang ni, yang pertama, dia belajar ilmu tentang solat. Sebab dia nak pastikan dia mendirikan solat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada syarat-syarat sah tu.
Nak sembahyang mesti suci daripada hadas besar. Dia belajar bab mandi hadas supaya terangkat hadas besar dia. Kalau tak sah, mandi wajib, duduk lagi dalam hadas besar. Dalam hadas besar, kalau solat hukumnya haram, dosa pula dah. Jadi dia belajar daripada bab tu, bab istinja, bab air. Nampak tak? Walaupun solat, kita kata nak mendirikan solat, tapi ilmu yang bersangkut paut untuk meluluskan sembahyang kita ni banyak. Kena belajar tauhid untuk akidah. Kena dalam solat akidah mesti betul. Dalam solat hati mesti ikhlas, wajib ikhlas. Jadi kena belajar pula ilmu tasawuf kerana nak menolak sifat-sifat yang berlawanan dengan ikhlas tu, ujub, riak, takabur, sum'ah dan sebagainya. Kemudian kena belajar fiqh. Fiqh ni supaya kita mengetahui apa syarat sembahyang, apa rukun sembahyang, apa yang membatalkan sembahyang. Kita mesti tahu supaya dalam solat tadi kita boleh menjaga diri kita daripada membuat benda-benda yang membatalkan sembahyang. Jadi kita wajib belajar apakah perkara yang membatalkan solat. Kita wajib belajar benda yang membatalkan solat tu, wajib belajar. Kenapa wajib belajar ilmu yang perkara yang bersangkut paut dengan membatalkan solat? Adakah untuk diamalkan dalam solat? Tidak. Mengetahui benda-benda yang membatalkan solat bukan untuk diamalkan dalam solat. Supaya kita berhati-hati di dalam solat, jangan melaksanakan benda-benda tu. Jangan buat benda-benda macam tu. Contohnya perkara yang membatalkan solat, makan dengan sengaja. Contoh, makan dengan sengaja ni dalam solat jadi haram. Jadi kita dah tahu, tak boleh makan lah maknanya. Jadi kita dah tahu. Bila kita sembahyang, adakah dalam sembahyang tadi disuruh makan dengan sengaja? Dah elakkan, jangan makan dengan sengaja. Sebab makan dengan sengaja dalam sembahyang ni membatalkan sembahyang. Jadi mengetahui perkara yang membatalkan solat bukan untuk diamalkan dalam solat, untuk dielakkan. Dalam solat jangan buat macam tu. Kalau buat, batal sembahyang nanti kan, kena ulang balik. Itu maksudnya. Baik. Kemudian kata musannif lagi, maka adalah bagi sembahyang itu, hendaklah kita orang yang solat ni, yang dah lama solat, yang baru nak solat, yang baru nak belajar solat, makna pakak-pakak kita kena belajar, kena tahu bahawanya solat yang kita nak buat ni, khususnya sembahyang fardu 5 waktu, adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna. Solat ni ada rupa zahir, ada kelakuan zahir sembahyang. Kelakuan zahir sembahyang. Jadi kita nak sembahyang, kita kena tahu, sembahyang ni yang aku buat ni ada rupa zahir dan ada rupa batin. Ada rupa batin. Sembahyang ni bukan zahir saja, zahir batinnya solat. Zahir batinnya sembahyang. Baik, kita tengok kita sesyaratnya. Iaitu rupa sembahyang. Syarat, yakni segala syarat-syarat sembahyang. Masuk waktu, ngadap kiblat, tutup aurat, suci, tidak menanggung najis. Nanti akan sampai bab dia, syarat-syarat sembahyang. Maka segala syarat-syarat sembahyang ni diibaratkan seperti roh. Penting tak roh? Kalau tak ada roh, tak hidup kita. Jadi kalau solat ni tanpa syarat, ibaratnya tak ada roh. Mana tak sah. Solat tapi syarat solat tak ada. Solat tapi syarat solat tak ada, tak cukup syarat, tapi dia solat, tidak sah sembahyang. Kerana dia solat tanpa roh, ibaratnya solat dia tu tak ada roh, tak ada syarat, mana nak sah walaupun buat. Maka rukun sembahyang, rukun sembahyang ni pula ada rukun. Kalau kata syarat ni kita kena pastikan sebelum mendirikan solat, mesti syaratnya cukup. Sewaktu mendirikan solat tu, tengah-tengah solat tu, kena pastikan syarat dia masih ada pada diri kita. Sehinggalah selesai kita sembahyang, mesti syaratnya tu ada. Adapun rukun solat, sebelum kita mula sembahyang, rukun ni tak ada lagi. Rukun ni tak ada lagi. Sebelum kita masuk dalam solat, rukun solat tak ada lagi. Bila kita mula jangka takbiratul ihram, Allahu Akbar, daripada situlah ada dah rukun sembahyang. Dan
sehingga selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya memberi salam kali pertama itu hukumnya wajib. Contoh dia nak bagi sekali je salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua dia tak nak bagi sebab dia kata sunat. Dia kata malah nak buat sunat-sunat sebab aku pahala dah banyak sangat. Jadi buat yang wajib-wajib je lah. Jadi dia bagi salam, Assalamualaikum, dah. Bila dia dah bagi salam, habislah sembahyang. Bila habis sembahyang, habislah rukun. Maknanya dia dah bebas lah, dah merdeka balik lah. Sebab bila kita angkat takbiratul ihram, makna dengan takbiratul ihram itu menghalalkan perbuatan-perbuatan yang halal di luar sembahyang. Bila kita angkat takbir je, benda halal di luar sembahyang jadi haram. Makan asalnya halal, tapi bila dah angkat takbiratul ihram, nak makan burger contoh, Allahu Akbar, makan burger, haram makan burger. Bersembang-sembang halal, harus, tapi bila Allahu Akbar, borak dengan jemaah sebelah kita, kawan kita, sambil sembahyang sambil borak. Aku nak makan tengah hari belum? Aku belum lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Akan kita makan samalah. Okey, beres. Haram lah. Tak boleh. Tapi bila dah bagi salam, Assalamualaikum, habis dah sembahyang. Makna halal balik benda-benda tu. Nak borak boleh. Nak sapu masjid boleh. Nak sapu muka pun boleh. Faham tu? Tak payah bercakap lah pasal sapu muka tu. Sapu masjid pun boleh lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang duk baca Allahumma adzib anil hamma wal hazan ya Allah. Ada doa dibaca, isyarat menyapu kepalanya, minta Allah Ta'ala menghilangkan segala keserabutan, kesusahan, dosa-dosa duk memikir tentang dunia tak tentu pasal ni, minta Allah hilangkan. Nak buat tak ada masalah, tak nak buat tak ada masalah, tak payah bergaduh. Yang boleh bergaduhnya lepas fil alamina innaka hamidum majid, terus bangun je, tak bagi salam. Ni kata ini bid'ah ni, apa duk buat kerja macam ni. Itu baru betul, tak cukup rukun. Nabi tak buat macam tu. Ni sapu muka, ada hadis mengatakan Nabi buat, jadi tak ada masalah lah. Kita nak ikut yang kata tak disunatkan, ikutlah. Kita nak beramal dengan ulama yang kata disunatkan, ikutlah. Tak payahlah bercakap. Kita ni benda kecil-kecil macam tu jadi perang, jadi gaduh tak? Jangan kata sapu muka, satu-satu masjid boleh, nak sapu satu masjid boleh. Assalamualaikum capai penyapu sapu semua boleh, tak ada masalah. Pasal sapu muka bergaduh, ikutlah. Mu nak bersapu-sapu, tak nak sudah. Gitu. Tu. Jadi rukun sembahyang tu, i'tidal, niat, i'tidal, Fatihah, rukuk dan sebagainya, itu rukun. Rukun sembahyang ni seperti kepala dan badannya. Kalau orang sembahyang tanpa rukun, ibaratnya dia manusia tanpa kepala. Macam itulah keadaan kalau kita sembahyang main hentam saja, rukunnya pun kita tak tahu. Rukun ada 13, kita buat 5 je. Rukun ada 13, kita buat 10 je. Ibaratnya kita manusia yang tak ada kepala dan tak ada badan. Kemudian dan sunat ab'ad itu, dalam sembahyang ni ada namanya sunat ab'ad. Dalam sembahyang ni ada sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad tu? Lagi akan datang keterangannya. Nak tahu, mengaji istiqamah, buat jadual waktu. Ikut kelas ni awalan wa akhiran. Ikut kitab ni daripada awal hingga akhir, akan tahu semua pekakah, resepi, rencah, rempah ratus semayang. Mengaji kitab ni Muniyatul Musalli, khusus bab solat. Yang tak tahu solat boleh belajar, yang dah tahu pun kena belajar. Kadang-kadang kita perasan macam kita ni dah tahu, tapi ada lagi kesilapan dan kesalahan yang kita tak perasan dalam solat yang kita buat. Mengaji. Jangan tak mengaji, nanti rugi amalan kita, Allah tak terima, rugi kita. Solat dah tapi Allah tak terima, penat aja kita. Solat ni kalau tak sah dia jadi dosa, tahu. Kena tahu. Solat ni kalau kita buat dan tidak sah, dia jadi dosa, bukan pahala, dia jadi dosa.
Zuhur sekarang saya solat tapi tak sah. Lepas tu saya tinggal begitu saja. Lepas tu saya tinggalkan begitu saja. Maka berdosalah saya. Selagi saya tak ulang dengan sembahyang zuhur yang betul, saya pikul dosa sembahyang zuhur tadi. Kena hati-hati kita takut-takut solat kita tak sah, nanti pikul dosa dalam tak sedar. Berasa dah sembahyang dah, rupa pikul dosa. Tak kenanya kita tu, satu hari 5 waktu sembahyang, satu hari 5 waktu tak sah, satu hari pikul 5 dosa 5 waktu. Besok pun sembahyang macam tu lagi, pikul lagi 5 waktu punya dosa. Lusa sembahyang lagi tak sah lagi, pikul lagi. Oh, banyak dosa, berkapal-kapal bergunung ganang kita nak bawa balik besok. Na'udzubillah min zalik. Jadi belajarlah, mai pakat belajar agama ni bukan untuk orang soleh, bukan untuk orang baik, bukan untuk orang keturunan soleh, dak. Belajar agama ni untuk sekalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira siapa pun dia. Kaya miskin, masyhur tidak, artis ke tidak, wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Orang tak sembahyang ni Allah laknat. Orang tak solat ni dilaknat oleh Allah. Laknat ni apa maksud? Allah jauhkan daripada rahmat. Walaupun zahirnya dia mendapat nikmat, kekayaan, kesenangan, makan, minum, tapi bukan diberi dalam bentuk diredoi. Dia diberi dalam keadaan dibenci oleh Allah. Ambillah. Ambillah. Makanlah. Senanglah. Kayalah. Mewahlah. Mana aku benci. Ambillah. Tapi tak ada masalah, sebab dunia ni ibarat bangkai je di sisi Allah. Dia boleh bagi tak semayang, dia boleh bagi kaya. Apa ada masalah? Allah tak jadi rugi pun bagi kaya pada orang tak semayang, bagi senang pada orang tak semayang, bagi bahagia untuk orang tak semayang. Sebab dunia itu tadi di sisi Allah seperti bangkai je, tak ada masalah. Tidak merugikan pun, tidak menguntungkan pun Allah, tak merugikan pun Allah. Orang tak solat, amalan baik yang lain tidak diberi pahala oleh Allah. Ingat baik-baik. Kebaikan kita pada anak bini kita akan tergantung sebab kita tak solat. Kita tak boleh terima pahala amal ibadat buat baik pada anak bini, buat baik pada mak bapak, buat baik pada masyarakat, tolong sini tolong sana, bantu sini bantu sana, derma sini derma sana, zakat sini zakat sana, haji sini haji sana. Takkan dapat pahala-pahala ini selagi kita tidak bertaubat dan mendirikan sembahyang. Ingat baik-baik. Jangan kita berasa senang hati. Aku walaupun tak solat, banyak orang miskin aku tolong. Aku walaupun tak solat, banyak pusat tahfiz yang aku dirikan. Aku walaupun tak solat kat masjid tu, berapa banyak aku bantu dia buat wakaf. Ya, betul. Tapi ingat, pahalanya kita takkan terima selagi tidak bertaubat dan mendirikan solat. Jadi kalau dia mati dalam keadaan dia tidak mendirikan solat, dia tak akan membawa kebajikan yang banyak yang dia dah buat tu. Alangkah ruginya. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu baik sangat dengan mak ayahnya, penuh kasih sayang dengan mak ayah dia, berakhlak dengan ibu ayahnya, tapi tak solat. Alangkah ruginya. Sedangkan kamu layak mendapat ganjaran yang besar daripada Allah. Tapi oleh kerana kamu tak solat, kamu tak akan mendapat kebajikan dan kebaikan yang kamu buat terhadap ibu bapa kamu. Rugi sangat-sangat. Semayanglah, belajarlah semayang. Belajar. Semua orang tak pandai. Cuma mereka tak malu nak mengaku diri tak pandai dan mereka nak belajar. Kita ni kadang-kadang dalam hati kita, sifat kita jahil murakkab. Maknanya kita tak pandai tapi tak nak belajar. Kita berasa macam tahu tapi sebenarnya kita tak tahu. Tapi bila ada orang nak tunjuk ajar, nak bimbing, nak pimpin, kita palingkan muka. Ini nama jahil murakkab. Kalau bahasa pedas sikit, bodoh sombong nama dia. Jangan jadi orang bodoh sombong. Kalau kata bodoh tu semua manusia bodoh. Kita pun bodoh, kita pun tak pandai. Lahir-lahir keluar daripada perut mak kita, mana kita ada ilmu semua, betul? Tapi bila seseorang itu berusaha belajar, dibuangkan ego diri dia, dia pergi belajar, dia pergi mendengar, sehari ke sehari, makin lama makin tahu, makin lama makin faham, makin lama makin solatnya betul dan diterima oleh Allah. Bukan tiba-tiba lahir-lahir terus pandai solat. Mustahil.
Jadi pakak-pakak ngajilah, jaga solat ni. Bila jaga betul-betul, laksanakan mengikut syarat dan rukun seperti mana yang Allah suruh, akan datanglah kebaikan dan kebajikan daripada sembahyang tadi. Kalau dia sejahat apa pun, tapi solatnya benar dan berkualiti, dia akan tinggalkan maksiat dia tu. Allah akan mudahkan dia meninggalkan maksiat dia tu, sebesar apa pun dosa dia. Hari-hari berzina, contohlah, wal'iyadzabillah min zalik. Hari-hari dia berzina, hari-hari dia minum arak, tapi dia berusaha, dia belajar solat, dia baiki solatnya, cukup syarat rukun zahir dan batinnya seperti tadi tu, seperti Nabi solat tadi tu, dia dapat dirikan, insya-Allah lambat cepat dia akan meninggalkan perbuatan minum arak dia. Sebab itu janji daripada Allah. Betul tak? Sesungguhnya orang yang solat itu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Betul? Tapi kenapa kita tak boleh meninggalkan perbuatan yang keji tadi sedangkan kita solat? Jawabnya, kerana solat kita tak sempurna. Solat kita tak betul. Solat kita tak cukup syarat rukun barangkali. Barangkali niatnya salah, barangkali khusyuknya tak betul, barangkali i'tiqadnya salah. Sebab tu kita belajar ni, nanti kita boleh semak balik, mana salah silap aku solat ni. Aku dah solat 50 tahun, tapi kenapa lidah aku ni masih seronok mengumpat orang, sedangkan mengumpat ni benda keji. Allah janji sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji, dosa maknanya, zahir batin. Tapi kenapa aku ni solat masih lagi suka mengumpat, masih lagi suka berdengki, iri hati, dendam dan sebagainya. Sepatutnya benda-benda ni tak ada dah pada diri aku yang sembahyang. Itu janji Allah. Adakah Allah mungkir janji? Mustahil. Semak balik sembahyang kita. Kita ni banyaknya asalkan sembahyang je, main sembahyang je. Betul tak betul tu tolak tepi, asalkan buat maksudnya. Inilah sebab itulah solat-solat pun kita tak berubah kepada yang lebih baik. Lidah kita tetap jahat, hati kita tetap jahat, tapi solat, na'udzubillah min zalik. Jadi inilah tujuannya kita belajar, nak baiki diri kita masing-masing, supaya Allah supaya kita mendapat janji Allah tadi, tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, mana maksiat zahir dan batin sebelum kita mati. Mudah-mudahan Allah bersihkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam sembahyang ni ada yang dipanggil sunat ab'ad. Apa di sunat ab'ad? Lagi akan datang ngaji-ngaji. Kelas kita di sini setiap hari Isnin. Minggu berapa? Minggu pertama dan ketiga. Jadi kawan-kawan yang nak follow pengajian kitab ni secara berkala, boleh ambil jadual ni lah. Hari Isnin pukul 1. Kitab Muniyatul Musalli. Tak ada, boleh belilah. Boleh beli. Tengok dalam beg kuning kita tu ada jual. Ngaji kitab lah, baru boleh rujuk-rujuk. Ni dengar-dengar sambil lalu, kadang-kadang tak ingat. Bila ada kitab, kita boleh ulang kaji balik. Dan kita ada grup. Ada grup kawan-kawan yang ikut kelas pengajian dengan saya. Kita ada grup di situ. Kalau kawan-kawan tertinggal, boleh tengok siaran ulangan. Kalau tertinggal, contohlah pagi ni dia ada hal tak boleh ikut kelas, nanti malam-malam free dia boleh buka balik video tu dan boleh ulang kaji. Kitab dah ada, buka balik tengok. Boleh, jangan kata tak boleh, siapa pun kita tak pilih. Siapa-siapa nak belajar, mari tafadhalu, tak pilih bulu. Kita sama je, mari pakak-pakak ngaji. Mudah-mudahan amalan kita semakin betul dan diterima oleh Allah. Tak ada bayaran. Ada yang tanya, ustaz, kalau nak ikut secara berkala berapa bayaran? Ada bayaran dia. Sanggup dengan tak sanggup je lah bayaran dia. Iaitu mana? Bersungguh-sungguh dan ikhlas ngaji. Itu je bayaran dia. Bayarannya sungguh-sungguh, ikhlaskan hati belajar, bersungguh-sungguh, istiqamah. Ada kita, itu je bayaran dia. Ikutlah kelas. Hari-hari kita ada 3-4 kelas. Dalam sebulan lebih kurang 30-40 lebih kelas kena ada. Ikutlah. Satu hari 3 kelas, sebulan berapa? Kat 80 kelas ada, insya-Allah. Ngaji sampai lebam. Ngaji sampai lebam. Tengah hari ada, maghrib ada, lepas isyak ada, kelas subuh pun ada. Boleh ikutlah. Kalau nak ikut, banyak lagi tutup guru yang betul-betulnya, yang orinya. Kita palsu je. Kita ni ibarat tayar spare je, tayar spare, boleh gunalah sekejap nak sampai kedai no. Bolehlah pakai tayar spare ni. Nanti dah jumpa guru yang betul-betul lah ngaji lah, sungguh-sungguh. Itu ibaratnya, pakak-pakak ngaji lah.
Tak payah nak malu-malu. Apa nak malu kan? Benda baik, belajar. Patut malu kalau tak belajar. Malu dengan Allah, kita tak belajar. Allah suruh belajar, kita tak belajar. Tapi ambil nikmat Allah hari-hari. Betul? Ni kita hari ni nak pergi kerja, guna nikmat Allah. Allah tolong kita. Betul? Lepas tu Allah suruh ngaji, kita tak nak. Hari-hari guna nikmat Allah. Allah tolong kita. Allah tolong anak bini kita. Allah suruh semayang, kita tak nak semayang. Jadi malu lah. Patutnya malu dengan Allah gitu. Tapi taubat, Allah Ta'ala maha terima Allah maha menerima taubat. Allah maha menerima taubat. Ngaji betul-betul. Semayang sahabat-sahabat. Memang kena paksa. Ibadat ni mana ada yang tak paksa? Semua kena paksa. Memang malah letih lesu tu lah kata jihad tadi tu, mujahadah lawan tu lah pahala. Lawan tu lah pahala. Makin kuat dia berlawan, makin tinggi, makin banyak pahala Allah bagi pada dia. Yang tak perlu berlawan ni nak buat dosa maksiat, tak payah berlawan. Ngaji belum terlambat lagi. Tak payah dah, insya-Allah kita tu dah puluh tahun dah, insya-Allah kita tu. Terus seng-seng lengan baju, maksudnya bersungguh dah. Azam saat ni, mulai saat ni aku nak belajar. Mulai saat ni aku nak ikut kelas. Tak payah toleh kiri kanan dah. Jangan tanya, jangan fikir orang cakap, orang kata, tak pedulikan. Orang memang takkan tolong kita dalam kubur besok. Kita nak kena tolong diri kita sendiri. Boleh, jangan kata tak boleh. Harap tinggi pada Allah. Allah Maha Kuasa membantu kita, menolong kita. Yakin pada Allah, jangan yakin pada diri sendiri. Yakin pada Allah yang Maha memberi pertolongan kepada kita. Betulkan niat, aku nak belajar kerana Allah. Mulai saat ini aku nak azam, aku nak belajar, aku nak baiki semayang tu. InsyaAllah Allah akan tolong. Allah, orang yang bersungguh Allah akan tolong. Allah akan bukakan jalan-jalannya, Allah akan bimbing dia, Allah akan tolong dia, Allah akan permudahkan dia. Kalau sebelum ni seberat apa pun, tapi bila datang pertolongan Allah jadi ringan, seringan-ringan ni. Yang jadi berat tu bila tak dapat pertolongan Allah. Jadi sunat abad tu contohnya secara umum, doa kunut dan tahiyat lah secara umumnya lah. Dia ada pecahan dia. Ada 8 sebenarnya. Ataupun ada 4. Nanti kan sampai tu bab ni sunat abad. Jadi kalau sunat abad ni kita tak nak buat, ibaratnya kita ni, tubuh kita tak ada anggota badan, semata-mata badan, tangan tak ada, kaki tak ada. Itu ibarat. Orang panggil tapi cacat lah. Semayang kita cacat lah. Kalau kita solat tapi tak nak baca kunut subuh, di sisi mazhab kita Syafi'i, cacat lah semayang kita tu. Betul? Faham tak? Di sisi mazhab kita Syafi'i kan ke sunat doa kunut ke bukankah sunat abad? Tiba-tiba kita tak nak baca. Kita tahu lah sunat, tak payah buat pun sah semayang. Yelah, betul lah, boleh. Bukan tak boleh. Tapi cacat lah semayang kita. Cacat semayang. Sah tapi cacat. Dan sunat hai'ah itu dalam semayang ni juga ada dipanggil sunat hai'ah. Dan kitab ni ada tempat lain pun kita ada baca, bukan sini hari Isnin. Tempat lain ada kitab ni kita baca juga, tapi hari lain. Sebab tu saya kata masuk dalam grup tu nanti baru boleh tahu macam-macam jadual lagi. Boleh ikut insya-Allah. Dan sunat hai'ah itu apa pula? Sunat hai'ah itu seperti bulu perhiasannya. Bulu-bulu roma ni, misai, sideburn, janggut, rambut. Ni perhiasan. Sunat-sunat hai'ah ni banyak. Angkat tangan, baca surah selepas Fatihah, baca tasbih dalam sujud, baca tasbih dalam rukuk, baca zikir dalam duduk antara dua sujud. Itu di antara sunat-sunat hai'ah. Kalau kita tak nak buat, tetap sah semayang kita, tapi tak cantik lah. Kalau orang ibaratnya dogol begitu. Tak ada bulu roma langsung, bulu kening tak ada, bulu mata tak ada, misai tak ada, janggut tak ada, rambut, bulu tiak tak ada. Macam ayam baru lepas kena proses. Lawa nak ayam baru lepas proses. Kalau ayam jantan tu kan, kita tengok dia punya bulu dia ada oren-oren, ada biru-biru, ada hijau-hijau berkilat ni. Lawa. Lepas tu lepas proses je tengok lawa ke tak? Tak lawa dah. Tak ada bulu perhiasan. Itulah ibaratnya kalau kita solat, baca Fatihah saja, surah lepas Fatihah tak nak baca mentang-mentang sunat. Tasbih rukuk ambil berkat tumakninah saja, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tak nak baca. Ambil berkat rukuk je, ambil tumakninah je. Sami Allahu liman hamidah pun tak baca, senyap aja.
Turun pun senyap je, tak ada takbir intiqalat. Allahu akbar turun sujud. Pun tak nak, dia kata ni semua sunat je. Dia pun dalam sujud pun tak baca subhana rabbiyal a'la pun sunat. Dia kata sunat, buat apa nak baca. Duduk antara dua sujud pun senyap. Sujud yang kedua pun senyap. Bangun rakaat yang seterusnya, rakaat kedua baru pun senyap juga. Fatihah baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah waladdallin amin. Ada semayang macam tu? Ni saya bagi tahu bukan suruh buat Oh, baru tahu boleh rupanya. Menyesal aku tak mengaji selama ni. Kalau aku belajar aku tahu ini penat-penat baca subhanarabbil azim wa bihamdi. Oh, rupanya tak baca pun tak apa. Sami Allah pun tak baca pun tak apa. Allah aku tak baca. Oh, mulai hari ni aku nak beramal lah. Kita bagi tahu bukan suruh beramal tu. Nak bagi tahu sah semayang, tapi macam ayam lepas proses dogol aja. Tak lawa macam tu. Tumak nina mesti rukun. Baca tu subhana rabbiyal azim tu, subhana rabbiyal a'la tu masuk dalam sunat hai'ah tu. Tak baca sah juga semayang, tapi dogol. Kalau orang tak ada bulu perhiasan togel macam tu, tak lawa lah, tak encem lah. Dan ada baginya solat itu rupa hakikat yang batin. Mana dalaman. Rupanya solat ni bukan perbuatan zahir saja, bahkan dalaman ni pun ada kelakuan-kelakuan yang tertentu yang kita kena usahakan. Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya. Sembahyang tu tak sempurna melainkan dengan mendirikan ia musalli, yakni orang yang sembahyang, dengan keduanya sekali. Kena buat dua-dua ni, barulah sembahyangnya sempurna. Rupa zahir tadi kena buat, rukunnya, iktidalnya, bacaan rukun qaulinya, sunat hai'ahnya, qiyamnya, pakaiannya, bacaannya, itu zahir. Tapi dan batin ni pun kena juga. Batinnya kena juga. Tengok tu, sekejap lagi dia bagi tahu. Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri. Berdiri tu qiyam, dan takbiratul ihram tu, dan membaca Fatihah tu rupa zahir semayang, dan rukuk dan i'tidal, dan dua sujud, dan duduk antara dua sujud, dan duduk antara keduanya, yakni duduk antara kedua sujud, dan duduk tasyahud, duduk tahiyat, yakni duduk tahiyat awal, dan tahiyat makna dan tahiyat akhir, dan salam. Ini semua rupa zahir. Makna kalau ambil markah, awak solat, saya nak tengok cara awak solat ni zahirnya macam mana, saya nak ambil markah. Tengok, bagusnya lah, qiyamnya, rukuknya, bacaannya, okey, 100 markah penuh. Sempurna zahir. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Adapun hakikat yang batin, ni hakikat yang batin, makna dalam hati. Hakikat batin semayang tu, maka seumpama khusyuk hati. Tadi berdiri betul dah, takbir sempurna dah, takbir Allahu Akbar. Ingat takbiratul ihram yang mula-mula masuk semayang tu namanya takbiratul ihram. Lepas baca Fatihah, lepas baca surah, nak turun rukuk tu namanya takbir intiqalat namanya. Takbir pindah rukun, takbir intiqalat nama dia. Yang mula-mula nak masuk tadi takbiratul ihram. Bila sebut takbiratul ihram, dia rukun qauli. Ingat tu, rukun qauli, bacaan yang wajib maksudnya. Tu perkataan Allahu Akbar tu rukun qauli. Bila rukun qauli tidak sah dibaca dalam hati. Berapa ramai yang takbiratul ihram dalam hati? Nampak tak tu? Penat semayang. Ataupun bibir mulut dia macam mulut ikan mas, macam mulut ikan pelawahan. Suara tak keluar, tak sah. Bukan batal, tak sah mayang macam tu.
Takbiratul ihram rukun qauli, kena dengar suara. Baik laki, baik perempuan, baik imam, baik makmum. Paling tidak mesti mengeluarkan suara dan didengar pada telinga sendiri. Ingat tu. Jangan dalam hati, ataupun jangan baca berdesir, tak keluar suara, keluar angin macam tayar bocor. Allahu Akbar. Tak sah, bukan batal. Jaga baik-baik, penat kita sembahyang. Sebab tu lah orang ajak mengaji, marilah, peri je. Apa nak ajak aku sembahyang? Kau ingat aku tak sembahyang nak ajak aku sembahyang, belajar sembahyang. Ingat aku tak nak sembahyang? Action. Marilah belajar dulu, baru jumpa sekarang. Banyak salah kita dalam sembahyang. Jangan sombong. Orang sombong ni rugi. Orang sombong ni rugi. Baik kita ngaku aku tak pandai lah bab sembahyang ni, aku nak mengaji. Itu terbaik. Allah sayang hamba yang macam tu. Allah sayang hamba yang mengaku tak pandai dan dia nak belajar, daripada orang yang tak pandai tapi sombong dia belajar. Ni Allah benci orang macam ni. Jadi jangan masukkan diri kita dalam golongan yang tu, yang kedua tu. Jadikan diri kita dalam golongan pertama tadi, aku tak pandai lah, jadi aku nak belajar lah. Macam tu terbaik. Allah sayang, Allah redha hamba yang macam tu. Ingat tu. Takbiratul ihram tu sunat, rukun qauli namanya. Laki perempuan wajib baca, memperdengarkan suara. Dalam hati tak boleh. Kalau borak bukan main, sekampung dengar. Takbir intiqalat, takbiratul ihram. Dia kata tak boleh. Suara perempuan aurat. Aurat pula dah. Time tempat suruh jaga, tak nak jaga. Time wajib baca bercakap, tak nak bercakap. Dengar suara Allahu Akbar. Paling tidak suara telinga. Tak payah nak pulah sampai volume nombor 7. Sekarang dengar sampai sub yang ke belakang tu. Kodar telinga kita saja, baik laki baik perempuan, dengar baik-baik. Sembahyang seorang ke, sembahyang jemaah ke, sembahyang di rumah ke, masjid ke, mana ke, Allahu Akbar. Wajib dengar. Kalau Allahu Akbar, tak sah. Faham? Tak sah takbir macam tu. Tak sah takbiratul ihram macam tu. Berapa banyak yang buat macam tu, qada balik sembahyang kita. Habis terlongkop haup sembahyang kita kalau macam tu. Ganti balik tu. Tak sah sembahyang macam tu. Dah salah kita, kenalah tanggungjawab. Satu lagi Fatihah. Fatihah pun kena baca dengan suara bukan angin, suara. Ni suara. Kalau angin tadi, ni angin. Sebab apa tak sah? Kerana bila kita baca dalam berangin macam tu, makhraj huruf semua hilang dah. Kan huruf tu ada makhraj, sebab tu tajwid wajib belajar. Paling tidak tajwid yang bersangkut paut dengan bacaan dalam sembahyang. Kalau kita baca berangin, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, mana pergilah makhraj ni, habis masuk rumah orang semua. Makhraj ni tempat keluar rumah huruf masing-masing. Kalau baca kat sini, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahman, ra pun sini, ghain pun sini, ha pun sini, jim pun sini, semua sini berkumpul kat sini. Belajarlah. Belum terlambat lagi. Cepat-cepat belajar. Wallahu a'lam. Masa dah cukup dah. Nanti sambung lagi. Nanti sambung lagi. InsyaAllah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, beri sihat, afiat. Sebab banyak lagi benda, amalan kita, ilmu yang kita nak belajar, nak betulkan amal. Umur kita ni, sebab tu kena minta dengan Allah, moga diberi umur yang panjang, yang berkah, diberi kesihatan, keafiatan. Sekejap je masa sekejap Klik 2024 dah. Jangan buat main dah. Kalau pantas macam ni, kita lengah-lengah lagi. Sebab tu dulu kalau orang ajak kita mengaji, kita kata insya-Allah. Pandang belakang ke, rupanya insya-Allah kita dah 10 tahun dah. Kita rasa macam semalam je insya-Allah tu. Rupa dah 10 tahun insya-Allah tu. Guru yang panggil kita dulu dah meninggal dah. Dah mati dah. Kan ganti tok guru lain dah. Pun kita kata insya-Allah. Tu bakal matilah pula tu tok guru tu.
Cukuplah sekadar itu. InsyaAllah hari ni hari apa? Hari Selasa. Malam ni insyaAllah ada kelas maghrib dan kelas lepas isyak insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu minkum. Aqimus solah. Yuk solat. InsyaAllah.